Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazatul Adibah binti Ilyas, nombor metrik 048040. Saya dari Diploma Pentadbiran Islam semester 6 2018-2019. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang satu topik daripada subjek SYA 20803 Undang-Undang Pentadbiran Hukum Islam di Malaysia, iaitu Etika Hakim Syar'i. Subjek ini dibimbing penuh oleh pensyarah saya, iaitu Dr. Zurita binti Muhammad Yusof. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan. Kod Etika Hakim Syar'i ditetapkan oleh Ketua Hakim Syar'i. Pelanggaran kod etika ini adalah satu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu kelakuan dan tata tertib. Seterusnya, kod etika hakim syar'i terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kod etika di dalam mahkamah dan yang kedua kod etika di luar mahkamah. Saya mulakan dahulu dengan kod etika di dalam mahkamah. Yang pertama, melaksanakan keadilan mengikut hukum syarak dan memberi penghakimannya berdasarkan undang-undang berkaitan. Ini sudah semestinya seorang hakim syar'i itu haruslah memberi penghakimannya berlandaskan hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak mendengar sesuatu kes apabila berkeadaan tidak tenang. Berkeadaan tidak tenang seperti marah, sedih, lapar dan sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan mahkamah pada waktu pejabat tanpa alasan munasabah dan tanpa keizinan Ketua Hakim Syar'i. Seorang hakim syar'i tidak boleh sesuka hati keluar daripada mahkamah tanpa izin Ketua Hakim Syar'i. Yang keempat, memberi kehakiman apabila berkeadaan tenang. Yang kelima, tidak membicarakan kes di mana pihak terlibat ialah musuh atau orang yang mempengaruhi keputusannya. Orang yang mempengaruhi keputusannya seperti adik-beradik, saudara mara, pakcik, makcik dan sebagainya. Seterusnya, yang keenam, bertindak tegas dan adil. Yang ketujuh, bersikap terbuka dan sabar, khususnya semasa mendengar hujah daripada pihak-pihak seperti peguam, saksi dan sebagainya. Yang ke-8, memastikan prosiding di mahkamah berjalan dengan teratur dan mengawal keadaan supaya perbicaraan berjalan dengan lancar. Yang ke-9, menggalakkan pihak-pihak menyelesaikan pertelingkahan dan mencapai persetujuan secara suluh dalam kes main sebelum dia memberi penghakiman. Yang ke-10, memuliakan saksi. Yang ke-11, memberi layanan sama rata kepada pihak-pihak dan peguam. Yang ke-12, mengadakan perbicaraan dalam mahkamah terbuka kecuali dalam keadaan khas dengan kebenaran undang-undang. Baiklah, seterusnya, kod etika di luar mahkamah. Yang pertama, hakim syar'i tidak boleh membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas kehakimannya hingga menjejaskan kedudukannya sebagai seorang hakim syar'i. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kedudukan kehakimannya bagi faedahnya sendiri. Kedua-dua ini lebih kurang sama, iaitu seorang hakim syar'i tidak boleh membuat sesuatu penghakiman itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak boleh berkelakuan dengan cara tidak jujur atau dengan sedemikian cara hingga memburukkan atau boleh memburukkan atau mencemarkan nama mahkamah syariah. Hakim syar'i juga harus menjaga nama baik mahkamah syariah, juga nama baik Islam. Yang keempat, tidak boleh membelakangkan tugas kehakimannya demi kepentingan persendiriannya. Seterusnya, yang kelima,
Tidak boleh bergaul bebas dengan orang ramai dengan cara yang boleh menimbulkan syak tentang keupayaannya untuk berlaku adil dalam tugas kehakiman. Seorang hakim syar'i tidak boleh bergaul bebas dengan orang ramai. Yang keenam, tidak boleh menerima apa-apa hadiah apabila hadiah tersebut dengan apa-apa cara berkaitan dengan pelaksanaan tugas kehakimannya. Hal ini kerana hadiah tersebut seumpama seperti menerima rasuah. Yang ketujuh, tidak boleh mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi, syarikat, firma atau individu tanpa diberi keizinan atau kebenaran yang nyata oleh ketua hakim syar'i. Seorang hakim syar'i itu tidak boleh melakukan kerja lain seperti kerja sampingan tanpa kebenaran ketua hakim syar'i. Yang ke-8, tidak boleh memberi pendapat mengenai sesuatu perkara atau keadaan yang ianya sedang dibicarakan atau berkemungkinan akan menjadi suatu isu dalam mana-mana perbicaraan di hadapannya. Seperti yang kita tahu, hakim di dalam mahkamah hanya mendengar hujah daripada pihak-pihak tertentu. Hakim tidak boleh memberi hujah. Sama juga seperti di luar mahkamah. Hakim juga tidak boleh memberi pendapat tentang sesuatu perkara kerana takut pendapat hakim syar'i itu akan digunakan oleh pihak lain sebagai hujah. Seterusnya, tidak boleh meminjam wang daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepada mana-mana peminjam atau dengan apa-apa cara meletakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang yang secara langsung atau tidak langsung tertakluk kepada kuasa kehakimannya atau yang dengannya dia ada atau mungkin ada urusan rasmi. Kesimpulannya di sini, seorang hakim syar'i itu tidak boleh meminjam wang daripada mana-mana individu atau mana-mana syarikat untuk menjaga nama baiknya. Dan yang terakhir, tidak boleh mengambil bahagian dalam aktiviti parti politik. Baiklah, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.